Baik, seperti yang kita war-warkan kepada anda di awal rancangan tadi, kita sudah pun sampai ke segmen kesihatan mental. Jadi kami ingin mengalu-alukan kepada anda semua untuk berinteraksi bersama kami, untuk menghubungi kami di talian 0322829841 untuk kita membincangkan berkenaan tajuk kita pada hari ini, Hani. Ya, media sosial dan juga kesihatan mental. Jadi kita nak membicarakan lebih lanjut bagaimana media sosial ini dari segi positifnya, tetapi kalau tidak dibendung dan dikawal dengan baik, maka ia boleh menjejaskan dan berimpak pada kesihatan mental. Jadi kita nak membawakan diskusi ini bersama-sama Profesor Mahir Dr. Saleh Ahmad, merupakan ahli lembaga kaunselor Lembaga Kaunselor Malaysia yang juga merupakan pengerusi Pusat Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Apa khabar saudara Munawar dan saudara Hani? Alhamdulillah. Baik, Doktor. Kita sedia maklum, Doktor. Negara kita, Malaysia, merupakan pengguna media sosial yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi mungkin untuk permulaan ini, Doktor boleh nyatakan apa peranan media sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat Malaysia pada ketika ini? Alhamdulillah, ya betul saudara Munawar dan saudara Hani. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Seperti mana yang kita tahu, media sosial pada hari ini adalah satu kaedah untuk penyampaian maklumat. Kita ada pelbagai bentuk media sosial dalam industri 4.0 dan zaman teknologi moden ini. Kita tak boleh lari daripada media sosial ini. Kita ada Facebook, Telegram, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi makin banyak maklumat yang kita terima, mungkin makin bercelaru pemikiran kita dan akhirnya mungkin akan mempengaruhi kesihatan mental kita. Sebab pelbagai maklumat itu ada yang palsu, ada yang benar, ada yang mungkin direka-reka dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh menapis maklumat itu supaya kita boleh menjaga kesihatan mental kita. Itu yang paling penting lah. Okey, kita perlu memilih portal ataupun sumber yang betul dan juga tepat. Antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia, JKJAV My dan begitu dalam masa yang sama boleh merujuk kepada MKN dan sebagainya. Tetapi itulah apabila kita menerima berita-berita perkembangan semasa informasi yang datang hari-hari tanpa kita minta, macam contohnya di WhatsApp dan sebagainya, dan media sosial yang hadir di feed kita. Jadi bagaimana untuk kita memastikan kandungan dalam media sosial ini supaya tidak menimbulkan kegelisahan dan juga kebimbangan kepada penerima berita tersebut? Okey, bagus soalan tu. Pada saya sebenarnya kita menerima berita dan kebimbangan tu normal. Ini langkah pertama lah, bimbang, risau, normal lah. Tetapi selagi ia tidak mengganggu kehidupan kita, it is okay. Tetapi kalau dia telah mengganggu kehidupan kita, dia akan menjadi masalah. Kita lihat aja. Sebenarnya mungkin berita itu palsu ataupun berita itu benar. Kita lihat kalau kita andaikan berita itu benar juga, sebenarnya boleh menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kebimbangan. Kita lihat sebagai contoh. Contoh, hari-hari kita mendengar berita berkaitan dengan kes COVID-19. Apabila kita melihat kes COVID-19 itu, kita mula risau. Betul tak? Kita risau. Maknanya kalau kita tak risau, salah juga. Tetapi kalau kita risau yang melampau, itu yang jadi masalah. Jadi bila kita menerima berita COVID-19, hari-hari Kementerian Kesihatan melaporkan berita berkaitan kes-kes tetapi kita hanya melihat kepada kes-kes yang negatif, banyak 7,000, 8,000 dan sebagainya. Itu yang menjadikan kerisauan kita. Namun kita tidak pula melihat kepada berita-berita yang berkaitan dengan kes sembuh umpamanya. Berapa ramai yang sembuh. Kemudian bila kita kata risau, wow, banyaknya kes. Jadi kita cuba memikirkan, teruklah negara kita ni. Tetapi sebenarnya bila banyak kes, bermakna banyak saringan dilakukan. Contohnya kalau di Selangor umpamanya banyak sampai 2,000 pada satu ketika sampai 2,000 lebih sebabnya banyak saringan dilakukan. Jadi kalau kita mengetahui, di Selangor
mereka banyak kes, daripada mana. Dia mengurangkan kerisauan kita. Kalau kita tidak tahu daripada mana asal-usul itu, kita akan menjadi risau. Itu yang paling kita bimbangkanlah. Sebab tu kita kena berhati-hati menerima berita-berita yang kita terima setiap hari, sama ada berita itu negatif ataupun positif. Jadi sekali lagi saya nak tekankan bahawa maknanya okey kalau kita risau, tetapi jangan keterlaluan. Jadi sekarang ni pun kalau kita lihat sekarang ni, kita diajar untuk menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya kan. Tapi oleh kerana terlalu banyak sangat berita-berita negatif ini, akhirnya ada orang yang tak nak bercakap, tak nak berdekat dengan orang lain. Ada yang mungkin sampai mencuci tangan berkali-kali. It is okay mencuci tangan, tapi kalau dalam 1 jam itu sampai 100 kali dia mencuci tangan, itu maknanya menjadi satu masalah kesihatan mental sudah kepada orang yang mencuci tangan itu. Kalau dia mencuci sekali, dua, selepas memegang barang, selepas keluar daripada membeli barang-barang, sebenarnya itu satu yang biasa. Begitu juga kalau sekarang ni kita ada penghantaran kan. Baru-baru ni pun ada agensi penghantaran yang terlibat dengan COVID. Maka ramai yang ada mula takut dah nak menerima barang-barang. So apakah yang akan kita lakukan pada barang-barang yang kita terima? Jadi kita kena melihat aspek maklumat itu secara positif ataupun secara negatif. Terpulang pada kita. Tapi kita kena cuba ambil yang positif dahulu. Selain daripada melihat aspek-aspek negatif, sebab nanti kita tak kira lagi berita itu palsu ke atau sebagainya. Itu kalau kita lihat baru-baru ni pun bila letak PKP mula-mula kan dah ada panic buying dah. Sebenarnya kerajaan dah sebut dah tidak perlu panic buying, tak perlu rasa risau, bimbang yang terlampau kan, sebab bekalan mencukupi dan sebagainya. Itu janji kerajaan. Jadi maknanya kita cuba lihat apa yang terbaik, apa yang boleh kita terima supaya mengurangkan kebimbangan kita. Jadi kena pastikan faktanya itu fakta yang betul dan tepat, sahih. Betul tu. Pastikan semua maklumat ataupun informasi yang kita terima di media sosial adalah sahih sahaja. Dan kita ingin mewar-warkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia untuk anda berinteraksi bersama kami. Kami masih lagi membuka talian iaitu 0322829841 untuk anda menyuarakan pandangan ataupun berkongsi pengalaman berkenaan tajuk kita pada hari ini iaitu media sosial dan juga kesihatan mental. Baik Doktor, bercakap berkenaan penggunaan media sosial ini, kita lihat juga dalam situasi semasa sekarang ini kerajaan sedang berusaha untuk mewar-warkan berkenaan kebaikan dan juga kepentingan vaksin. Namun ada juga segelintir masyarakat yang lebih mempercayai apa maklumat yang disebarkan di media sosial. Jadi mungkin persoalannya di sini bagaimana untuk kita memberitahu kepada masyarakat di luar sana supaya mereka perlu memilih maklumat yang bersandarkan data dan sains yang sebenar, bukannya daripada doktor di alam maya yang tidak kita ketahui sumbernya, Doktor. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah berkaitan dengan vaksin ini, saya pun telah menerima dos pertama. Alhamdulillah. Jadi saya fikir kerajaan telah memainkan peranan yang besar dan juga media-media sosial telah melaporkan pelbagai berita berkaitan kebaikan vaksin ini. Namun demikian tak dapat dinafikan ada juga berita-berita dalam media sosial yang melaporkan keburukan. Namun demikian kita jarang melihat secara khusus macam tadi Dr. Munawar kata kita mesti berdasarkan fakta. Kalau contoh Malaysia, kita nak tahu berapa ramai yang selepas divaksin itu meninggal dunia. Kita kena cek betul-betul. Sebab meninggal dunia ni pada saya bukannya sesuatu yang boleh main-main dan sesuatu yang kita rasa boleh dimaklumkan secara rasmi berapa orang. Tetapi kita mendapat khabar daripada media sosial, ramai yang meninggal, ramai yang pengsan dan sebagainya. Jadi bila orang menerima maklumat itu, mungkin memberi gambaran kepada
orang-orang sebenarnya bukan saja luar bandar, dalam bandar pun sama juga. Saya faham kadang-kadang dia bergantung kepada pemikiran masing-masing, sama ada mereka itu di bandar atau luar bandar dapat maklumat atau tak dapat maklumat. Sebab kita faham ada yang golongan suka vaksin, ada golongan yang anti vaksin. Itu kita tak boleh nafikan. Tetapi apabila menerima berita-berita yang tidak tepat berkaitan dengan vaksin, itu yang jadi masalah. Sebab tu saya pun kadang-kadang bila dengan rakan-rakan berbincang, kata okey ada kematian. Jadi saya kata okey, cuba tunjukkan kepada saya daripada mana. Ada dalam WhatsApp, ada dalam Telegram. Sebab tu saya biasanya untuk memastikan perkara ini benar dan sahih, bila kita menerima pelbagai maklumat, kita kena cuba orang kata membuat perbandingan ataupun triangulate kita punya maklumat itu dengan berita-berita lain. Utamanya kita cek di media sosial yang lain, terutama dalam akhbar-akhbar. Sekarang ni kita tekan je keluarlah khabar-khabar secara maya ataupun melalui portal-portal kan. Jadi itu yang boleh mengesahkan maklumat. Jadi dari segi vaksin ini saya yakin yang percaya kerajaan telah berusaha mewar-warkan. Itu yang pertama. Tetapi ada golongan-golongan yang cuba menafikan. Namun maklumat yang disampaikan untuk menafikan itu tidak begitu tepat. Macam saya kata tadi, kematian. Cuba tunjukkan data kematian berapa ramai disebabkan oleh vaksin. Tapi mungkin ada yang meninggal dunia di luar negara kerana ada kesan-kesan sampingan. Kita tak nafikan, tapi kita lihat, pastikan berapa ramai yang terlibat. Jadi maklumat-maklumat inilah yang kita kena fahami dengan jelas supaya mengurangkan kebimbangan. Jadi itu yang saya rasa kalau kita dengar secara umum kan di media sosial ini memang banyak negatif. Tapi banyak yang positif tu orang tak nak dengar. Orang tak tahu kenapa manusia lebih suka melihat kepada aspek negatif. Ya, walhal kita sebenarnya boleh pilih mana satu yang positif dan negatif untuk kita ambil setiap hari. Tapi itulah masalahnya, kita perlu belajar teknik yang betul. Jadi kita akan tanya pada doktor sebentar lagi bagaimana untuk kita memilih yang betul dan tidak betul ni. Kerana kita ada pemanggil di talian pada waktu ini. Hello. Dari Melaka difaham. Waalaikumsalam. Cik Syam. Silakan Cik Syam dengan soalannya. Dari Melaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya soalan saya begini, tak nak kita rasa timur hakikat bahawa zaman terkini pada media sosial yang harus sebenarnya rasakan. Jadi apa yang berlaku pada keluarga saya, anak-anak saya memanglah setiap hari lebih kurang 3 jam menghadapi media sosial. Jadi saya ini suatu perkembangan saya ingat tidak sihat. Saya pernah menasihatkan mereka supaya kurangkan menonton ataupun apa je. Mereka ni kurang dengar dan saya kadang heran mereka ketawa seorang diri dalam bilik. Jadi kebimbangan ini wujud. Saya risau dah. Saya pernah nasihat mereka tidak dengar. Jadi kesan saya mental ada pendapat kofak. Wajarkah saya hari-hari menasihat ataupun saya diamkan saja anak-anak saya berbuat itu. Mereka ni tidak makan nasihat. Jadi pendapat Prof dalam soal ini dan pada mental anak-anak saya. Okey, baik. Terima kasih Cik Syam. Soalan yang bagus tu, fikir sebab ini juga mungkin dilema yang dialami oleh ibu bapa. Okey, silakan. Ada bagaimana? Betul. Saya fikir memang bukan tuan saja yang risau. Saya rasa ramai. Untuk saya sendiri pun risau juga kalau melihat anak-anak terlalu lama dengan media sosial kan. Tapi zaman sekarang ni itu yang kita kena hadapilah. Dengan PDPR-nya dan sebagainya kan, dan maklumat-maklumat yang kita terpaksa bergantung pada WhatsApp dan Telegram. Tetapi sebagai ibu bapa sekurang-kurangnya lah kita kena mengetahui apakah yang mereka orang kata mereka tatap setiap masa kan. Kalau dalam pembelajaran dan juga mereka terpaksa berbincang, it is okay. Tapi kalau mereka lebih kepada berbentuk hiburan, hiburan dan juga mereka mendapat maklumat-maklumat kemudian menyampaikan. Jadi sekarang ni jadi isu pula. Ada orang yang memang ada personality yang seolah-olah menjadi penyampai pertama. Itu jadi masalah. Kadang-kadang kita dapat maklumat tetapi tidak betul dan tidak sahih.
dan kita cuba berkongsi kepada orang lain. Itu yang bahayanya. Jadi kita kena fahamlah anak-anak kita supaya mereka tidak menjadi penyebar maklumat yang salah. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena ambil tahu apa yang mereka lawati, website mana, kemudian bentuk-bentuk apakah yang mereka kongsi dengan kawan-kawan lain. Saya rasa kita boleh berbicara dengan anak-anak berkaitan dengan media sosial ini. Mungkin menasihati mereka, malah kadang-kadang konten-konten atau kandungan-kandungan media sosial yang mereka tonton mungkin tidak sesuai dengan tahap umur masing-masing. Yang merisaukan, kadang-kadang ada benda-benda yang boleh mengganggu kesihatan mental kanak-kanak ini. Kadang-kadang kita lihat juga ada cabaran-cabaran yang tidak masuk akal. Contoh-contohnya mungkin perkara-perkara yang akhirnya membawa kemudaratan, memotong tangan sana sini, menggariskan diri, mengguris diri dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang cabaran-cabaran yang tidak sesuai dalam golongan remaja lah. Jadi sebagai ibu bapa, ya seperti tuan tadi, kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu berapa lama mereka berada dengan media sosial dan apa yang mereka lakukan. Cuma sekarang ini dengan proses pembelajaran, dan kita memang banyak bergantung kepada media sosial ini. Kadang-kadang dalam sebagai guru juga meminta para pelajar untuk kerja berkumpulan. Mereka membuat kumpulan WhatsApp sendiri, kumpulan Telegram sendiri. Tapi kalau kita tak pantau, kita mungkin tak tahu apa yang mereka lakukan. Baik, Doktor. Selain peranan ibu bapa untuk memantau dan ambil tahu apa yang digunakan oleh kanak-kanak ataupun anak-anak di media sosial, mungkin juga Doktor boleh memberi pencerahan berkenaan peranan ibu bapa untuk memberi menjadi role model ataupun memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Kerana ada kita sedia maklum terdapat beberapa situasi yang ibu bapa perlu memberikan contoh teladan yang baik kepada kanak-kanak ataupun anak-anak di rumah, kerana kita tidak mahu satu keluarga tersebut hilang dari segi hubungan interaksi sosialnya, Doktor. Kerana dalam kehidupan kita sangat penting, bukan saja dari segi penggunaan media sosial, tapi dalam kehidupan seharian kita perlu kita mengurangkan ataupun menghadkan penggunaan media sosial ini. Okey, betul. Saudara Munawar, memang kita kenalah buat sedikit peraturan. Maknanya sekarang ni telefon itu bukan lagi bawa barang mewah, tetapi sebagai satu keperluan. Tetapi sebagai ibu bapa, macam saudara Munawar sebut tadi, kita perlu menjadikan role model ataupun contoh pada anak-anak. Jadi janganlah kita sepanjang masa dengan telefon tu, kita all the time berkata sikit-sikit nak telefon, sikit-sikit nak telefon. Malah masa makan pun kita menggunakan telefon. Betul. Memang betul. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang berlaku juga kan, masa makan pun kadang-kadang kita tak terpaksa menjawab telefon sebagainya. Tapi kita kena buat peraturan. Kalau masa makan, kita kata okey, offkan telefon, letak telefon di tepi. Mungkin masa itulah kita boleh berbicara dengan anak-anak sebagainya. Jadi kalau kita tidak membuat peraturan begitu, maka anak-anak pun akan menggunakan telefon. Sebab tengok mak bapak pun tengok telefon. Kadang-kadang masa tengok TV pun, masa news, masa tengok berita, masa tengok movie, telefon tetap lagi di dalam tangannya. Jadi kalau boleh kita kena buat peraturan. Kita kata sekurang-kurangnya lah, lepas makan, masa makan, kita kata okey, kita makan, kita jangan guna phone. Ini yang memang satu macam trend kan, kalau kita lihat di restoran umpamanya kan, masa makan pun semua bercakap dengan telefon kan. Jadi masa bila kita nak bercakap dengan keluarga sebagainya kan. Jadi kita cuba kurangkan penggunaan telefon itu pada masa-masa tertentu. Dan of course, seperti mana saudara Munawar sebut tadi, kita sebagai ibu bapa, kita kena menjadi role model, contoh kepada anak-anak. Jangan gunakan phone pada masa-masa tertentu lah. Dia dilema juga nak lakukan perkara sedemikian untuk jadi role model. Sebab kadang mungkin si ibu, dia dah cuba sedaya upaya, si bapa pula tak nak mengikut dan beri contoh yang baik pada anak-anak. Jadi perlukan diskusi dan juga perbincangan supaya mereka dapat melakukan sesuatu. Maknanya mereka kena akui yang ibu bapa
apa pun kadang-kadang ada terdedah kepada bolehlah ciri-ciri ketagihan gadget itu sendiri. Jadi nak tak nak kena adakan aktiviti yang menarik di rumah. Jadi lepas tu mungkin boleh shift melarikan pemikiran kita daripada hanya menghadap telefon semata-mata. Dan kita nak war-warkan sekali lagi talian pada anda 0322829841. Okey, boleh berbicara dengan Profesor Mari Dr. pada waktu ini untuk berkongsi tentang media sosial dan juga kesihatan mental. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian pada waktu ini. Hello. Dari Kelantan difahamkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Puan Mida. Ya, teruskan Puan. Assalamualaikum. Okey, Puan minta untuk jauhkan sikit daripada kaca TV. Okey. Teruskan Puan. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Mida. Teruskan dengan soalan Puan Mida. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya doktor. Silakan buat soalan ni. Assalamualaikum doktor. Ya. Ni saya ni masalah saya ni saya tak lena tidur tiap-tiap malam tak lena tidur. Kalau pergi mata semua mari dalam fikiran ni hati ni semua. Okey, soalan dia Puan Mida. Dia sebab mental juga ke? Okey, malam tak boleh tidur. Adakah ini juga berkaitan dengan kesihatan mental? Okey, baik Puan Mida. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Jadi doktor, bagaimana? Okey. Ini luar tajuk kita sikit ni. Tapi saya jawab secara ringkas lah. Ya. Yang betul, malam-malam tak boleh tidur, satunya perkara normal. Tapi kalau tiap-tiap malam tak boleh tidur, itu dah tak normal lah tu. Itu perlu dapatkan bantuan kaunselor ataupun psikologis. Kita ada di talian-talian banyak talian kasih umpamanya yang menyediakan perkhidmatan. Jadi saya cadangkan Puan Midah tadi untuk menghubungi talian kasih ataupun mana-mana khidmat kaunseling ataupun khidmat sokongan sosial terutamanya masa COVID ini. Jadi sekali lagi kalau beberapa kali tak boleh tidur itu mungkin saya rasa ada kebenaran lah, mungkin banyak kerja, ada urusan-urusan yang perlu diselesaikan kan. Tapi kalau selalu sangat tak boleh tidur, itu memang ada sedikit gangguan kesihatan mental lah. Itu perlukan bantuan kaunselor ataupun kaunseling psikologis dan mungkin perlukan berhubung dengan kaunselor lah secara khidmat sokongan sosial lah. Saya rasa itu perlu. Itu pandangan saya lah. Baik doktor. Mungkin ada situasi juga disebabkan ketagihan media sosial ini mengganggu tidur seseorang individu doktor. Betul. Ada disebabkan media sosial ini tidur terganggu daripada tidur 8 jam menjadi 3 jam. Kadang-kadang ada sampai subuh tak tidur sebab main media sosial ni. Betul. Jadi penerangan doktor, adakah ianya berkaitan dengan kesihatan mental juga doktor? Terutama sekali kalau tarikh-tarikh tertentu ni doktor. Beli belah di waktu tengah malam. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita media sosial ini, yang pertama mungkin kita melihat kepada penyampaian maklumat, ada berkongsi maklumat sebagainya. Tapi kalau dia main game kan, yang tak boleh tidur malam sampai ke pagi main game, itu dah satu isu lain. Memang dia berkaitan dengan kesihatan mental lah kalau dia terlebih-lebih sebab akhirnya bila dia tak tidur malam, besok dia tak boleh kerja. Kan? Itu yang jadi isunya lah. Kalau sesekali mungkin kurang masalahnya, tapi kalau berkali-kali tiap hari dia tak tidur malam, dia main game ataupun dia chat dengan kawan-kawan dia. Yalah, mana kalau dia chatting itu, dia bukan hanya chat saja, dia chat sambil bermain game. Bila dia main game sampai pagi, besok dia tak boleh nak bekerja dengan baik sebab mengantuk sebagainya. Kalau dah berkali-kali, sudah tentu dia akan menimbulkan masalah kepada diri dia dan juga masalah kepada majikan dia dan sebagainya. Kalau pelajar lagi masalah. Kerana dia tak boleh tumpukan perhatian kepada pembelajaran dia. Ya, jadi ini sebenarnya bapa kalau remaja, ibu bapa kena ambil perhatian lah. Kalau anak-anak mungkin sampai malam, larut malam sebagainya kan, kita boleh tahu sebab kadang-kadang ada juga yang orang kata tutup lampu tapi bilik masih bercahaya lagi kan. Itu ada orang kata cahaya dalam kegelapan. Cahaya dalam betul kan. Tapi kalau mak ayah pun tidur dah pukul 12 dah tidur, anak bangun 2 pagi 3 pagi, saya rasa
sesekali kita kena concern lah dengan isu-isu begini. Ya, risau tu Itu Doktor pada para kalau mak yang bangun. Sebab apa tengok maraton drama back to back. Itu pun satu masalah itu juga tu. satu lagi permasalahan. Itu satu topik lain kita akan bincangkan ya, betul. Baik. Okey, kita ada pemanggil dari Pahang pada waktu ini. Assalamualaikum Haji Romli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya daripada itu Bandar Jengka Pahang. Baik, teruskan dengan soalan Baik, Haji Haji. Romli. Berkenaan dengan saya lah, umur saya dah 70, saya ambil itu BCM pertama. Tak ada apa-apa. Ha? Saya dah ambil BCM pertama dah. Aha. Okey. Dah duduk yang pertama dah, tak ada ni. Okey, alhamdulillah tak ada apa-apa Tak ada apa-apa. Sakit saya sekejap ada bukan 2-3 minit dah. Saya tak ada apa-apa. Itu dia pengalaman Haji Ya, Romli. yang jadi masalah satu itu doktor. Yang jadi masalah orang ni cakap orang tak betul. Itu dia. Dia tak dapat besen tak nak campaign kau lah. Itu dia. Dia siapkan orang yang barisan depan. Macam angkor, tentera benda. Dan tu saya mikir kata. Siapkan orang macam apa? Itu orang kerja cakap sampai 5 bulan, 6 bulan tak balik. Sikit lah. Berita yang tak perlu tak payahlah. Tak apa, sekian terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Haji Romli. Haji Romli berkongsi tentang bagaimana pengalamannya ambil vaksin. Yang pertama, tak ada apa-apa pun. Tak seperti mana yang tular di media sosial. Okey, jadi jangan risau. Okey, jadi macam tadilah kita balik kepada tajuk kita, memilih input dan juga kandungan yang betul. Dan sebab macam mana pun kita harus tahu juga kondisi kesihatan mental kita. Sebab kalau kita keterlaluan dalam memilih kandungan juga, ia akan beri kesan kepada kita. Okey, jadi apa saranan daripada doktor sendiri berkaitan dengan pemilihan kandungan yang betul supaya tidak terjejas kesihatan mental kita? Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi saya rasa yang paling penting kita mesti melihat ataupun memilih kandungan itu, pastikan maklumatnya tepat dan sahih lah. Itu yang paling penting lah. Dan jangan baca yang negatif sahaja. Contoh tadi saya sebut, kalaulah laporan harian COVID-19 itu, kita kata, wah banyaknya kes. Kita lihat juga berapa kes yang sembuh. Lepas tu, untuk mengurangkan kebimbangan kita kena pastikan daripada mana yang banyak tu. Kalau dikatakan, okey, tiba-tiba kata di negeri Selangor banyak. Kita kata, oh Selangor banyak sebab mereka membuat saringan. Dan kita lihat pula kalau baru-baru ni di Negeri Sembilan umpamanya kan kes meningkat sampai 1,000 lebih kan. Bila kita kaji punya, of course kita rasa risau, tapi bila kita lihat, kita kata rupa-rupanya ada beberapa kilang yang terlibat. Kalau kilang A dapat 500 kes, kilang B dapat 400 kes, dah 900, hampir 1,000 kan. Jadi kita kata mungkin dia tidak mengacau kita, mengganggu kita. Jadi dengan berfikiran demikian, dapat maklumat yang tepat, kita akan merasa kurang risau. Kalau dia tak risau tu memang tak betul lah. Jadi sehingga dia mungkin tak kisah pun, berani keluar ke sana ke sini, itu tak tepat lah. Jadi yang penting juga ialah kita cuba bandingkan maklumat yang kita dapat itu. Kalau kita kata tiba-tiba ada kes begini-begini, jangan kita mudah panik. Jangan kita kata kita pula sebarkan pula. Pastikan kita semak balik. Cuba lihat dari media-media masa yang lain kan. Mungkin lihat dalam web, cek dengan berita, adakah maklumat itu sama. Jadi kalau dia sama, okey betul. Tapi kalau dia tak sama, kita kata ini boleh kata berita palsu. Dan tak perlulah ada perasaan nak memanjangkan, nak menyebarkan yang lebih teruk lagi. Jadi dia ingin jadi orang yang pertama menyebarkan maklumat itu, walaupun maklumat itu palsu. Jadi sebab tu kita lihat selalu kan Majlis Keselamatan Negara MKN mengeluarkan pernyataan berita palsu. Dah penat dah mereka nak buat kerja-kerja macam tu kan. Jadi kita bantulah untuk mengurangkan penyebaran berita palsu. Di samping itu mengurangkan tekanan diri kita. Orang kata unnecessary. Betul. Ada benda-benda yang unnecessary. Kita menjadi stres tak tentu pasal. Jadi untuk mengurangkan kita stres tak tentu pasal akibat berita-berita yang tak benar itu, kita pastikan kita
mendapat maklumat tepat dan sahih. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan Doktor, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita berkenaan media sosial dan kesihatan mental, kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini dari Selangor, iaitu Puan Rogaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan. Silakan dengan soalannya. Soalan dia macam ni. Soalan dia macam ni. Masa kita dah buat sesuatu, kita rasa macam tak jelas. Tak sudah ke, belum ke, contohlah tutup lampu, lepas matikan dapur, kan? Contoh, rasa dah tutup. Puan Rogaya, kurang jelas Puan Rogaya. Boleh ulang kembali? Ada gangguan sikit tadi. Macam ni. Contohlah kan, kita dah buat sesuatu lah dekat rumah kan, matikan pelang. Kita masak, dapur kita dah tutup. Lepas tu kita fikir, dah ke belum? Kita macam rasa ulang. Okey, baik. Ragu-ragu dan was-was maknanya? Ya, ragu-ragu dan was-was. Okey, baik. Terima kasih Puan Rogaya. Okey. Ya. Dia ragu-ragu dan was-was dia macam tak confident macam kan. Dia kata rasa macam dah tutup pula tu, tapi macam tak yakin lah nak balik rumah balik. Contohnya. Okey. Alright. Ini ada orang kata kadang-kadang tu dipanggil obsessive compulsive disorder OCD. Dan sebenarnya normal kalau kita was-was, risau ni, kita perlu ada jugalah. Kalau kita rasa yakin sangat pun tak betul juga, rasa was-was banyak sangat pun tak betul juga. Waktu saya kata tadi, sebenarnya apa yang berlaku itu normal sehingga dia mengganggu kehidupan. Contoh tadi, kalau kita dah masak air ke belum? Air itu dah masak ke belum? Normal lah kita berfikiran begitu. Tapi kalau kita kata, tak apalah, air itu dah tutup tadi kot, dan kita pun tak cek, sebenarnya kita belum tutup lagi. Jadi kita rasa apa yang kita lakukan itu betul. Sebenarnya tak betul. Jadi ada ketikanya it is okay kalau kita rasa was-was. Tapi kalau memanjang was-was, contoh kan, kita kunci pintu rumah pergi kerja, tetapi sampai tengah jalan kita dah kunci ke belum, kita patah balik. Itu satu gangguan. Sesekali tak apa. Kalau tiap-tiap hari, itu dah dikata ada petanda-petanda sakit mental. Bukan kita kesihatan mental, gangguan kesihatan mental. Ada gangguan kesihatan mental. Sesekali tak apa. Bayangkan, kita dah sampai ke office, kita teringat, alamak, air tadi dah tutup ke belum? Bayangkan, macam mana tu? Nak masak dah masak tadi. Sesekali pun bahaya juga. Jadi maknanya kita pastikan, yes, saya sedar, saya dah tutup, saya sedar, saya dah kunci pintu. Jadi sekali lagi, sesekali mungkin boleh dimaafkan. Tapi kalau berkali-kali, itulah kita kena cepat-cepat berjumpa dengan kaunselor, nanti kena refer ke psikiatris ke sebagainya untuk rawatan selanjutnya lah. Jadi secara umumnya begitu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Saleh Ahmad, ahli Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga pengurusi Pusat Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, atas perkongsian untuk kita berkongsi kepada penonton pada hari ini berkenaan media sosial dan juga kesihatan mental. Terima kasih, Doktor. Terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih Hani. Terima kasih. Okey, baik. Jadi itu penting Contohnya lah, kalau ada situasi seperti mana yang Puan Rogaya kongsikan tadi kan, ada setengah orang dia mempunyai teknik-teknik tertentu, sama ada dia ambil gambar untuk puaskan hati, ataupun yang keduanya dia macam dijerit kuat-kuat, dah tutup. Contohnya. Itu antara kaedah yang boleh dilakukan lah. Jadi apa yang antara intipati ataupun input utama yang kita boleh dapatkan daripada perkongsian sama doktor tadi adalah kita sangat penting untuk kita menapis setiap kandungan informasi ataupun berita yang kita terima di media sosial, kerana pilihan itu di tangan kita, sama ada untuk kita menerima pilihan ataupun berita yang negatif ataupun positif. Ya, betul. Rujuk juga pada RTM sendiri, kita menyalurkan berita-berita yang boleh dipercayai. Baik, dan kita akan terus ke Map Malaysia untuk mengetahui tentang keadaan cuaca, dan kita akan kembali lagi selepas ini.